رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وبتمم بخير وبعد. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul pada hari ini untuk meneruskan bacaan kitab Hadaiqul Anwar wa Matali'ul Asrar fi Siratin Nabiyyil Mukhtar karangan Al-Imam Al-Allamah Bahraq Al-Yamani Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Dan kita sampai pada, kita masih lagi dalam Al-Babul Awal. وفيها أيضا قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. وفيها أيضا أي السنة الثانية في يوم الجمعة 17 من رمضان كانت وقعة بدر الكبرى وهي يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ونزلت سورة الأنفال في قسمة غنائمها. Dan pada tahun yang kedua berlaku peperangan Badar Al-Kubra, iaitu pada hari Jumaat bersamaan dengan 17 Ramadan. Dan pada tahun ini juga turunnya surah Al-Anfal yang menceritakan berkenaan dengan pembahagian ghanimah. Wa fiha ay as-sanatu tsaniyah atau as-sanati tsaniyah بعد بدر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتل كعب بن الأشراف الطائي وأمه من بني النضير وهو في حصن من يثرب، فقتله قمسة من الأوس عليهم محمد بن مسلمة بفتح الميم واللام. Jadi pada tahun yang kedua juga berlakunya setelah peperangan Badar, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengarahkan sebahagian sahabat untuk membunuh Ka'ab bin al-Ashraf At-Ta'i yang ibunya berasal daripada Bani Nadir, dan beliau berada di perkampungan berhampiran dengan Quba di Madinah Al-Munawwarah, dan 5 orang sahabat terlibat dalam proses tersebut, dan yang mengetuai perjalanan ataupun gerombolan sahabat yang mana akan membunuh Ka'ab bin al-Ashraf adalah Muhammad ibnu Maslamah, yang juga merupakan saudara sesusu bagi Ka'ab bin al-Ashraf. Dan kisahnya lebih panjang, nanti akan diceritakan di dalam kitab ini. Ini kita akan lalu saja baca aja. Thumma amara sallallahu alaihi wa alihi wasallam biqatli Abi Rafi' ibni Abi al-Huqaiq wa huwa fi hisni bi Khaybar. Dan kemudian diarahkan juga oleh Nabi SAW untuk membunuh Abi Rafi' ibnu Abi Huqaiq, yang lelaki ini berada di Hisni bi Khaybar. Dia berada di Khaybar, juga Yahudi. Faqatalahu sab'atun min al-Khazraji alaihim Abdullah ibn Atik bitaqdim al-fawqiyyati ala tahtiyah ka'azim. Atik yani azim, dengan wazan yang sama. Baik. Jadi yang mengetuai perjalanan tersebut adalah Sayyidina Abdullah bin Atik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang membunuh Ka'ab bin al-Ashraf di kalangan Aus, yang terlibat dalam misi tersebut. Manakala misi yang kedua yang terlibat adalah daripada golongan Khazraj, yaitu Sayyidina Abdullah bin Atik yang mengetuai kelompok tadi. Wa fiha ay sanati tsaniyah naqadat yahudul Madinah ya Banu Qaynuqa rahtu Abdullah bin Salam al-Hibri al-Israili al-ahda. Jadi naqadat yahudu al-ahda. Jadi Banu Qaynuqa rahtu Abdullah bin Salam al-Hibri al-Israili itu semua dipanggil jumlah
al-i'tiradiyah. Nah, jadi telah Yahudi mana ni? Yahudi Madinah, iaitu Bani Qainuqa, telah melanggar perjanjian. Mereka tidak mengikuti perjanjian mereka dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahasarahum an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta nazalu ala hukmih fastawhabahum minhu Abdullah ibn Ubay ibn Salul wa kanu hulafa'ahu fawahabahum lahu. Jadi mereka minta tolong dengan Allah bin Ubay bin Salul. Nah, ini kepala Yahudi yang mana dia adalah merupakan orang yang dilindungi oleh Yahudi. Wa kanu hulafa'ahu. Jadi diturunkan hukum kepada Bani Qainuqa, dan mereka akhirnya minta kepada Abdullah bin Ubay bin Salul untuk berbincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada Yahudi ini pada tahun yang kedua. Wa fi sanati tsalitsah fi Syawal fi yaum al-khamis 'ashar minhu kanat waqa'atu Uhud fa akrama Allah ta'ala fiha man akrama bisyahadati wa minhum Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu wa nazala qawluhu ta'ala wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital ila akhir surah. Jadi ini pada tahun yang ketiga berlakunya peristiwa yang besar, iaitu pada hari yang ke-15 pada bulan Syawal berlakunya peperangan Uhud, peperangan balas dendam yang dibalas kembali oleh musyrikin Quraisy hasil kekalahan mereka di Badar. Dan dalam peperangan tersebut wafatlah bapa saudara Nabi yang tercinta Sayyidina Hamzah ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, yang juga merupakan saudara sesusu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan turunnya ayat Allah Taala surah Ali Imran, wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'u al-mu'minina maqa'ida lil qital. Wa fiha ay as-sanati ats-tsalitsah ba'da Uhud. Setelah peperangan Uhud pada tahun yang ketiga juga, ba'athan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Asim bin Thabit fi 'ashrati 'aina. فلما كانوا في بعد طريق بالرجيع وهو ماء لهزيل بين عصفان ومر الظهران ظفر بهم بنو لحيان بعد أن أعطوهم العهد بالأمان فقتلوا منهم 6 وهرب 2 وأسروا 2 وهما خبيب بن عدي وزيد بن دثنة فباعوهما بمكة لقريش فاشتروهما وقتلوهما. Jadi pada tahun yang ketiga ni juga, setelah peperangan Uhud, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghantar Sayyidina Asim bin Thabit fi 'ashratin 'aina. Tamam. Jadi dihantar Nabi sallallahu alaihi wasallam sekelompok para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, dengan satu misi lah untuk mengajarkan Al-Quran kepada satu kaum. Falamma kanu fi ba'di tariqi bir-Raji', ketika mereka sampai di Raji'. Raji' ni di mana? Huwa ma'un li Huzail baina Usfan wa Marri Dhahran. Jadi di antara Usfan dengan Marri Dhahran, sampai para sahabat 10 orang di situ. Dalam Ibnu Hisham disebut 6 orang. Yang tepat yang disebutkan oleh Al-Imam Bahraq Al-Yamani. Sampai di sana, maka pada waktu tersebut zafira bihim Banu Lihyan ba'da an a'tawhum al-'ahda bil aman. Maka dikepung oleh Bani Lihyan setelah a'tawhum al-'ahda bil aman faqatalu minhum 6. Jadi setelah dia berjanji kata mereka tak akan buat apa-apa kepada 6 orang sahabat ini, maka bila para sahabat menyerahkan diri, dibunuhnya 6 dan harabasnan wa asaru 2. Ada 2 orang sahabat sempat melepaskan diri dan 2 orang lagi
ditawan, iaitu Sayyidina Khubayb ibn Adi wa Zaid ibn Dathinnah, dan kedua-dua mereka dijual di Makkah Al-Mukarramah dan dibeli dan kemudian dibunuh oleh kelompok Quraisy pada waktu tersebut. Wa fiha aidan, ini semua kisah ni nanti kita akan sebut di dalam. Jadi ini cuma kita lalu saja secara umum gitu. Kalau tidak nanti kita tak baca dalam tu. Dia akan terus baca kat sini je. Wa fiha aidan ay as-sanah ats-tsalitsah ba'da Uhud بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع عامر بن مالك العامري ملاعب الأسنة 70 رجلا وهم القراء بجواره فقاتلهم قبائل سليم عصية ورعل وذكوان وأغفروا أي ناقضوا العهد dan mereka memutuskan perjanjian jiwar Amir ibn Malik. Faru jiwar Amir ibn Malik faqanata an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yad'u alaihim wa ala bani Lihyan wa kanu atlaqu Amr ibn Umayyah ad-Damri فلما رجع وجد اثنان من بني عامر فقتلهما ومعهما جوار من النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فوداهما النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi pada tahun yang ketiga, itu tahun yang ketiga, masih tahun yang ketiga juga berlaku beberapa peristiwa yang besar. Jadi mereka tak puas hati ni dengan setelah peperangan Badar, kemudian setelah peperangan Uhud masih kalah lagi. Kalau tak kalah pun mereka menganggap bahawa mereka menang. Sebenarnya dalam peperangan Uhud tidak ada istilah kalah. Dalam Islam tidak ada istilah kalah. Kerana imam menang, imam syahid. Jadi para sahabat tetap syahid. Yang syahid 70 orang dalam peperangan Badar, dalam peperangan Uhud, itu tidaklah dianggap sebagai kekalahan. Dan mereka bukan kita nak menyebut bahawa mereka melanggar arahan Nabi SAW. Juga perkara yang sepatutnya kita berhati-hati. Kerana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in adalah orang yang mereka ini tidak terpengaruh dengan dunia. Baik. Kadang sebahagian orang ketika mensyarahkan tentang Uhud, lil'asafi syadid, kadang-kadang lebih buruk lagi di depan ashabi Uhud. Ketika bawa jemaah umrah dan sebagainya, di depan ashabu Uhud, kemudian dikatakan ashabu Uhud inginkan dunia. Sedang mereka bercakap di sebelah ashabu Uhud inginkan dunia, waktu tersebut melanggar arahan Nabi SAW, dan akhirnya mereka dapat apa? Dapatkan syahid. Langgar dunia, langgar arahan Nabi, dapat syahid. Langgar arahan Nabi, tak dapat apa. Jadi sepatutnya patut dijaga oleh mulut para penceramah dan sebagainya daripada mengucapkan sedemikian di sebelah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jangan diucapkan perkataan tersebut di tepi para kekasih Allah, khususnya Sayyidina Hamzah. Dan mereka tak katalah macam tu kepada Sayyidina Hamzah, kerana Sayyidina Hamzah bukan duduk di atas Jabal Rumah. Tapi yang disebut ni secara umumnya seolah-olah mengatakan para sahabat Nabi mereka melanggar apa yang telah diucapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kata tetap berada di atas bukit tersebut, jangan turun, sehingga diarahkan turun dan diarahkan ketua di kalangan para sahabat yang berada di atas Jabal Rumah pada waktu tersebut. Nanti akan masuk bab kenaan dengan dia, mengarahkan para sahabat agar duduk tetap. Dan para sahabat pada ketika tersebut, mungkin pada permulaannya mereka melihat setelah mana musyrikin Makkah pada waktu tersebut dilihat bergerak ke belakang. Maksudnya mereka dah mula lari daripada medan pada waktu tersebut. Maka dizahirkan pada waktu tadi mungkin nampak adanya ghanimah dan sebagainya, dan mereka turun untuk dapatkan kerana mungkin dah menang. Perasaannya macam tu. Jadi ketika mereka turun untuk mendapatkan hasil daripada peperangan tersebut, dan bertahan ketua di kalangan sahabat yang telah diarahkan oleh Nabi SAW untuk berada di atas Jabal Rumah. Waktu ketika turun tadi, waktu itulah Sayyidina Khalid ibn al-Walid dan tenteranya berada di belakang Jabal Rumah, mula mengatur strategi untuk menyerang daripada belakang. Maka dikepung. Para sahabat duduk di tengah, musyrikin yang lari dan nampak seolah-olah lari. Kemudian tentera Khalid datang daripada belakang,
maka mereka mengepung yang berada di tengah-tengah. Jadi mungkin pada permulaan mereka turun tadi kerana ghanimah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak inginkan perkara tadi berlaku kepada sahabat yang kedudukan mereka ni tinggi. Maka akhirnya Allah Ta'ala buat apa? Allah Ta'ala gantikan mereka dengan yang lebih tinggi daripada ghanimah. Iaitu apa? Iaitu syahid. Jadi maksud di sini, bukanlah turun mereka tadi tetap kerana kasihnya Allah kepada para sahabat Nabi. Mereka tidak dapatkan dunia. Kalau mereka pegang dunia tersebut pada waktu tadi, ya mungkin mereka inginkan dunia. Tapi Allah tidak mahu, kerana ini sahabat yang agung. Ini orang-orang yang mereka ini datang ke Uhud kerana Allah. Bukan kerana dunia. Tapi melihat dunia tadi pada ketika tersebut dengan harapan dah selesai. Dan ini memang haknya para sahabat Nabi. Tapi Allah tidak mahu perkara tersebut. Maka Allah gantikan dunia tadi dengan apa? Dengan syahid. Maka tetap 70 ini mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka tidak dipalingkan langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tamam? Ini maksudnya. Wa fiha aidan, dan dalam pada tahun yang ketiga tersebut, setelah Uhud, Nabi mengutuskan Ma'amir bin Malik al-Amiri, Mula'ib Asinnah, digelar dia dengan Mula'ib Asinnah, Yawma Suban. Asinnah maknanya jam'u sinan, wa huwa ar-ramhu. Fakana Amirun Mula'ibu ar-rimah. Jadi dia orang yang pandai bermain tombak. Jadi bersama dengan beliau 70 sahabat. Nah, 70 rajulan wa humul qurra bi jiwarih. Jadi dibawa bersama dengan beliau 70 orang. Dibawa oleh Amir bin Malik al-Amiri 70 orang qurra yang mana dengan perlindungannya. Faqatalahum qabailu Sulaim, Usayyah wa Ri'lun wa Zakwan wa akhfaru jiwara Amir bin Malik. Dan mereka telah dibunuh dalam perjalanan tersebut. Ini dipanggil Ashab Bi'ru Ma'unah. Ashab Bi'ru Ma'unah ini, yang mereka ingin menuju ke Bi'ru Ma'unah, satu tempat yang bernama Bi'ru Ma'unah, dan sampai di pertengahan jalan mereka dikepung oleh kabilah Sulaim, yang mana kabilah tersebut terdiri daripada Bani Usayyah, Bani Ri'al dan Bani Zakwan. Dan mereka telah akhfaru jiwara Amir bin Malik, dan mereka mencabut ataupun melanggar perjanjian yang perlindungan yang telah diletakkan oleh Amir bin Malik. Faqanata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u alaihim wa ala bani Lihyan. Jadi didoakan oleh Nabi dengan kehancuran kepada mereka selama sebulan dalam riwayat. Wa kanu atlaqu Amr bin Umayyah ad-Damri. Mereka lepaskan Sayyidina Amr bin Umayyah. Dan bila mana beliau pulang ke Madinah Al-Munawwarah, beliau mendapati ada 2 orang daripada Bani Amir duduk ada pada waktu tersebut. Dan dia masih teringat dengan peristiwa yang berlaku. Maka dibunuh 2 orang ini. Rupanya 2 orang tersebut ada perjanjian dengan Nabi SAW. Datang minta perlindungan dengan Nabi, maksudnya mereka tak terlibat. Macam itulah lebih kurang. Tapi dah dibunuh. Lam ya'lam bihi. Dan dia tidak tahu, kata rupa-rupanya mereka ni datang minta perlindungan dengan Rasulullah. Fawadahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membayar diat dengan berlakunya pembunuhan tersebut. Wa fiha, atau nanti cerita ni semua dalam. Ini semua cerita telah diringkaskan. Wa fiha aw fi rabi'ati, dalam tahun yang ke-3 ataupun dalam tahun yang ke-4. Was-sawabu, dalam di bawah sebut ar-rabi'ah. Yang benarnya, yang tepatnya adalah pada tahun yang ke-4. Qasada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Bani Nadir liyasta'inahum fi diyati ar-rajulain alladhaini qatalahuma Amr bin Umayyah ad-Damri, fastanada ila jidari hisnin lahum fahammu bi tarhi hajarin alayhi, fanazala Jibril alayhi السلام فأخبره بذلك فقام موهما لهم أنه غير ذاهب ثم صبحهم صلى الله عليه وسلم بالجيش فجلاهم إلى الشام. Jadi Nabi pergi ke Bani Nadir untuk sta'inahum fi diyati rajulaini, untuk minta bantuan, kerana Bani Nadir berada di bawah
perjanjian dengan Rasulullah. Dia ingin minta, Nabi datang ke sana untuk minta bantuan dari segi kewangan untuk Nabi selesaikan diat 2 orang lelaki yang telah dibunuh oleh Sayyidina bin Umayyah Ad-Damri. Ketika sampai di sana, Nabi SAW letih. Nabi bersandar dekat salah satu dinding di dekat dengan kampung Bani Nadir tersebut. Mereka pada waktu itu ada, dan mereka teringin nak bunuh Nabi SAW pada waktu itu. Fahammu bitarhi hajarin alaih. Dia pun nak lempak batu kepada Nabi SAW. Maka waktu ni Sayyidina Jibril turun dan memaklumkan kepada Nabi tentang apa yang mereka inginkan tersebut. Faqama muhiman lahum annahu ghairu zahibin. Nabi terus patah balik. Nabi rasa sedih pada waktu tersebut dengan apa yang mereka buat. Ingatkah mereka ni memang betul-betul ni, Yahudi ni memang sampai ke sudah dia letakkan. Macam ni perangai dia dengan Rasulullah SAW. Dia akan bermusuh dengan Nabi sampai ke sudah. Dan dengan umat Nabi SAW. Ini golongan Yahudi. Faqama muhiman lahum annahu ghairu zahibin. Summa sabbahahum bil jaishi fajalahum ila Syam. Kemudian Nabi SAW pada waktu subuh datang bersama dengan tentera para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, menghalau kelompok Bani Nadir ini menuju ke Syam. Jadi mereka tidak lagi duduk di kampung tersebut setelah itu. Dihalau semuanya karena melanggar perjanjian. Wa fihim nazalat suratu Al-Hashr. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. Jadi ini hasyr yang pertama. Sebelum hasyr mereka yang kedua. Yang nanti akan berlaku disebutkan di dalam kitab nanti. Ila akhiriha fajalau ila Syami illa Huyai ibn Akhtab falahiqa bi Khaybar. Huyai bin Akhtab yang tidak pergi ke Syam, dia pergi ke Khaybar. Jadi bersama dengan ahli Khaybar. Jadi kemudian nanti akan berlaku lagi pula. Jadi mereka akan sebarkan lagi kebencian kepada Nabi SAW. Telah dihalau. Karena itu menyebabkan mereka punya keturunan membenci. Dan kemudian diceritakan cerita yang tak betul dia orang. Mereka yang tak betul buat dengan Rasulullah SAW. Kemudian mereka akan play victim. Berkambing kata mereka yang bersalah. Mereka yang telah menjadi mangsa. Padahal mereka yang nak jadikan orang lain sebagai mangsa pada waktu tersebut. Wa fi sanatir rabi'ah, dia terlupa dengan perjanjian. Ini perangai Yahudi. Salah yang dia buat, dia tak ingat. Dia ingat salah orang pada dia. Ini perangai kelompok ini. Wa fi sanatir rabi'ati kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi ashabihi fi syahri ramadhana fi maw'idin ma'a Abi Sufyan lahu yawma Uhud ila Badr. فلم يأته أبو سفيان وقومه فرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Tahun keempat, Nabi keluar bersama dengan para sahabat pada bulan Ramadan fi maw'idin ma'a Abi Sufyan lahu yawma Uhud ila Badr. Falam ya'tihi Abu Sufyan. Jadi dah berjanji dengan Abu Sufyan nak bertemu di satu tempat. Tapi Abu Sufyan tak datang. Wa fiha ay sanatir rabi'ah. Nabi kembali semula ke Madinah. Pada tahun yang keempat juga kanat ghazwatu Zatir Riqa. Fakharaja sallallahu alaihi wasallam ila Najd yuridu Ghatafan. Faltaqa bihim wa lam yakun qitalun fanazalat wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata ala ayat. Fasallu salatal khawfi. Ini dipanggil salat khawf, dipanggil salat Bani Riqa. Salatu Bani Riqa. Dia ada dua salat khawf, salat Bani Nadir dengan salat Bani Riqa. Dan kedua-dua cara tadi berbeza. Jadi kalau dalam kitab fiqh yang terdahulu, kalau diceritakan berkenaan dengan perkara ni, maka mereka akan sebut salatu Bani Nadir wa salatu Zatir Riqa. Disebut macam tu. Maka disebut salatul khawf dengan cara yang berbeza dengan nama solat tersebut. Kerana dua-dua tadi diletakkan dengan nama yang berbeza. Dan dalam peperangan di Zatul Riqa tidak berlaku peperangan. Dan turun ayat Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa tadi. Walamma qafala sallallahu alaihi wasallam minha ay raja'a. Dan waktu pulang daripada Zatul Riqa, dan ini tidak berlaku peperangan. Dinamakan ghazwah kerana Nabi ikut sekali. Cuma perang tak berlaku. ولما قفل صلى الله عليه وسلم منها أي رجع نام تحت شجرة وقت قيلولة.
وتفرق عنه الناس وعلق سيفه بالشجرة فهم غورث ابن الحارث بقتله به فعصمه الله منه ونزل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. Surah Al-Ma'idah. في ذلك أو في قصة بني النضير. Jadi ada dua kisah ni. Mungkin di sini atau mungkin di Bani Nadir. Ada yang ketika Nabi duduk bersendirian, para sahabat duduk jauh sikit daripada Nabi SAW, datang seorang lelaki, pegang pedang Nabi SAW, nak bunuh Nabi SAW. Kemudian dia kata kepada Nabi, Nabi bangun, Nabi tengok pedang dah ada kat tangan dia. Dia kata, siapa yang akan halang kamu daripada aku sekarang? Kata Nabi, Allah. Dia sebut Allah terus waktu tu. Maksudnya penuh. Dalam hati Nabi tidak ada yang diingat oleh Nabi SAW pada waktu apa sekalipun, waktu genting sekalipun, kan Allah. Dan Nabi tenang pada waktu tersebut. Jatuh pedang daripada tangan Ghuras Ibn Haris, yang waktu ketika dia nak bunuh Nabi SAW, terjatuh daripada tangan dia kerana mendengar azamati kalimatillahi subhanahu wa ta'ala alladhi qarajat min famin Nabi SAW. Jadi keluar daripada mulut Nabi SAW tadi, terus jadi gerun dia pada waktu itu. Jatuh. Dan kemudian Nabi SAW pula ambil, Nabi pula talak kot dia. Siapa pula akan halang kamu pada aku? Maka kata lelaki ni, yang akan menghalangku adalah kelembutanmu, wahai Muhammad. Nabi kata, baliklah. Nah, aku dah ampunkan kamu. Maka lelaki ni balik ke kaum dia, dia kata apa? Aku telah balik daripada orang yang paling rahmat. Tidak ada seorang yang paling rahmat melainkan beliau. Iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang nak bunuh. Dan dah dapat peluang untuk bunuh Nabi. Kalau kita pula ada peluang untuk bunuh dia, kita akan nak biar. Tak, Nabi SAW. Bukan itu tujuan Nabi SAW. Tamam? Wa fi sanati rabi'ah balaghahu anna bani al-Mustaliq min Quza'ata ajma'u li harbihi fa kharaja sallallahu alaihi wasallam ilaihim hatta laqiyahum bil Muraisi' musagharan bi muhmalatin. Jadi musaghar bi muhmalat, jadi bukan Muraisi', Muraisi'. وهو ماء لهم من ناحية قديد مصغرا بقاف ومهملة مكررة لقديد bukan قذيذ وهو مكان بين مكة والمدينة فهزمهم وسبى أموالهم وذراريهم واصطفى منهم أم المؤمنين جويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله تعالى عنها. Jadi ini dalam peperangan Bani Mustaliq. Nah, jadi kenapa Nabi pergi ke Bani Mustaliq? Kerana Nabi dapat tahu kata mereka telah berkumpul untuk berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun keluar terlebih dahulu bertemu dengan mereka di Muraisi', dan itu adalah satu tempat ataupun wadi ma'un lahum min nahiyati Qudayd. Nah, dan kemudian berlaku peperangan Bani Mustaliq dan ditawan keturunan mereka, dan kemudian diambil harta mereka pada waktu tersebut. Dan Nabi SAW telah berkahwin pada waktu tersebut, telah mengambil Sayyidatina Juwairiyah bint Al-Harith Al-Mustalaqiyah sebagai isteri Nabi SAW. Walamma qafala sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah perkahwinan Nabi SAW bukan perkahwinan yang biasa. Perkahwinan Nabi SAW perkahwinan yang menyelesaikan masalah politik pada waktu tersebut yang sangat besar. Karena peperangan di antara Nabi dengan Bani Mustaliq, ketika mana Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Juwairiyah, nanti orang akan nampak bahawa sebahagian daripada kelompok Bani Mustaliq yang masih kekal lagi, mereka akan melihat pada waktu tersebut betapa Nabi SAW ini sangat toleransi dengan mereka, dan kemudian berkahwin dengan Sayyidatina Juwairiyah ini untuk menyambung kembali hubungan dengan Bani Mustaliq setelah itu yang masih yang baki. ولما قفل صلى الله عليه وسلم منها ازدحم المهاجرون والأنصار على ماء وكان من أمر عبد الله بن أبي بن سلول ما كان من قوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. Ini ayat yang jelas yang menunjukkan tentang munafiknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, jadi mereka pergi ke wadi air tersebut, berebut di air tersebut adalah daripada siapa? Arahan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan pada waktu itu turun ayat Allah Ta'ala, la in raja'na ila al-madinati
la yukhrijanna la'azzu minha al-adhan. Dia akan keluar daripada mereka kelompok yang hina daripada yang mulia. Fanajaba nifaquhu ay dhahara nifaquhu. Jelaslah munafiknya ataupun nifaknya Abdullah bin Ubay ibn Salul. Wa nazalat fihi suratul munafiqun. Walamma dana sallallahu alaihi wasallam min al-Madinati takhallafat Aisyah radhiyallahu anha 'anil jaysh laylan fi qada'i hajatin laha. فرحلوا هودجها ولم يشعروا بها فقال فيها أهل إفكي ما قالوا ونزلت 10 الآيات من سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. Surah An-Nur. Jadi pada tahun ini juga, tahun yang keempat ini, turunnya ayat Allah Ta'ala daripada surah An-Nur berkenaan dengan mempertahankan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini yang berlaku kepada mereka. Pada tahun keempat ini turun juga surah Munafiqun. Turun juga ayat yang tadi disebutkan tadi, menceritakan tentang keburukan Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik. Dan juga peristiwa ini juga lah berlakunya hadisul ifk, yang Sayyidina Aisyah mengikuti peperangan Bani Mustalik dalam Haudaj, dan dia keluar untuk cari, ya, dan sedia maklum kita baca dalam kitab Sahih Bukhari berkenaan dengan hadisul ifki yang telah dimainkan isu tersebut oleh golongan munafikin yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, dan sebahagian para sahabat ada yang terpengaruh dengan berita tersebut, dan akhirnya berlaku apa yang telah berlaku. Wa fiha ay as-sanatil khamisah kanat waqa'atu Khandaq وهي الأحزاب أيضا في شوال سنة 5 بعد غزوة بدر الصغرى. Jadi berlaku peperangan Khandaq pada tahun yang kelima, juga disebut sebagai peperangan Ahzab. Nah, karena apa? Karena dalam peperangan ini berkumpul pelbagai hizib. yakni banyak kelompok di kalangan musyrikin berkumpul pada waktu tersebut. Yahudi gabung dengan musyrikin Makkah, bergabung semuanya untuk membunuh Nabi kita Muhammad dan juga muslimin pada waktu tersebut. Ini bila? Pada bulan Syawal, tahun yang kelima ba'da ghazwati Badrin as-Sughra. Wa kana al-musyrikuna fiha 11,000. Musyrikin pada waktu itu ada 11,000 orang. Washtadda al-hisaru ala ahli al-Madinati wa idh zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira kama haka Allahu anhum. Yani yang lagi jelas lagi keburukan akhlaknya munafikin. Nah, jadi kata Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Nabi kita, kepada bila mana dia komplain dengan Nabi SAW, macam mana Madinah nak diserang sekarang ni, apa yang Muhammad buat ni. Nah, jadi dia akan komplain, dia akan mainkan. Ini akhlaknya, na'udzubillah min dzalik, kelompok-kelompok yang memang suka bermain dengan apa ni, dengan pemimpin pada waktu tersebut, pada waktu tadi Nabi SAW. Dia akan main pada waktu tersebut. Kata, macam mana ni? Pemimpin kita buat kerja apa ni? Nah, takkan tak mau jaga keselamatan rakyat ni. Ni orang duduk di Madinah ni dah takut dah. Janji macam-macam. Nah, sebut kata akan buka kota apa ni, Parsi lah, apa ke benda lah dia kata. Buka apanya lah ni, kita nak pergi berak pun tak berani ni. Ayat dia macam tu. Kita nak pergi berak pun tak berani, nak buka kota Parsi dia kata. Nampak tak? Ayat-ayat tersebut dimainkan oleh Yahudi, dimainkan oleh munafikin, dan ini tidak terkesan kepada golongan muslimin pada waktu tersebut. Faham? Dan waktu inilah umat Islam diuji pada waktu tersebut dengan pelbagai ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ketakutan dan sebagainya. Tapi ketika mana mereka berada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala mengangkat ketakutan tersebut dan diberikan kepada mereka kemenangan. Sehinggalah Allah Taala menurunkan kepada mereka tentera yang tidak dilihat, dan tentera musyrikin yang 11,000 tadi berlalu balik tanpa sempat masuk ke dalam kota Madinah. Mereka tak boleh masuk. Nak masuk tapi tak boleh. Nah, karena dikorek Khandaq, yang Khandaq tersebut dengan cadangan daripada Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu yang sangat luas, lebih kurang dalam 6 meter dia punya jaraknya. Yang jarak tersebut tidak mungkin bagi seekor kuda untuk melepasinya dengan sekali lompatan. Kalau lompat mesti jatuh.
jatuh dalam lubang tadi. Dan ini adalah teknik taktikal yang telah dibuat oleh tentera Parsi pada satu ketika dulu, dan itu dikekalkan dan kemudian dibawa ilmunya oleh Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, dan Nabi SAW menerima sistem tersebut. Jadi kama hakallahu anhum wa kanat muddatul hisari nahwa syahrin, sebulan dikepung oleh musyrikin, dan baginda Nabi SAW kota Madinah dijadikan oleh Allah Ta'ala dengan kejadian yang luar biasa. Dikelilingi oleh bukit, yang bukit-bukit tersebut tidak mampu dilalui oleh binatang. Kalau lalu dengan binatang akan koyak kaki binatang, karena dia batu yang sangat tajam. Air dengan ada satu bukit lagi, dan Nabi SAW sebutkan Madinah ni bainal air wa satu lagi nama terlupa dah nama bukit tersebut. Dan Nabi SAW korek Khandaq tadi menutupi bahagian yang mungkin dimasuki oleh musuh. Kerana bahagian dua bukit tersebut tak mampu dimasuki oleh maka dengan binatang. Hatta kita pun kalau masuk dengan kaki, kita akan menyebabkan terkoyak kaki pada waktu tersebut. Kaki manusia lebih-lebih lagi. Hatta kaki unta yang kuat di tengah laut tadi pun, tengah laut pada di tengah padang pasir macam tu, dan panah dan sebagainya, di bukit tadi tak boleh. Di batu tadi dia tak akan mampu lalu. Kuda betah lagi lah, tak akan lalu. Jadi akhirnya mereka tumpu dengan satu lagi kawasan lah. Jadi kawasan yang dikorek Khandaq. Jadi dikorek Khandaq tadi sejauh berapa belas kilometer untuk menghalang kawasan kemasukan tersebut. Jadi mereka tak boleh masuk lah, kerana dihalang di tempat tersebut. Tamam. Sini Nabi juga nak bagi tahu kepada kita bahawa mengambil dengan sebab itu adalah Allahumma salli ala Muhammad, suatu yang dituntut. Dan kemudian Nabi SAW memilih Khandaq daripada dibina Hisn adalah untuk menunjukkan kepada kita bahawa pembinaan benteng yang berbentuk dalam itu lebih kuat daripada pembinaan benteng bentuk zahir. Kerana Khandaq bentengnya dakhil, bukan bentengnya zahir. Benteng zahir naik ke atas. Tak. Ini tak ada benteng. Nampak tak ada benteng pun, tapi ada lubang. Yang mereka tak akan mampu untuk nak melepasi perkara tersebut. Jadi ahlul haqiqah ketika melihat Khandaq tersebut, maka ini adalah bentengnya dalaman yang patut dibina oleh golongan muslimin untuk dimasuki oleh musuh. Dan biar di dalam benteng tersebut adanya Rasul SAW. Biar Nabi yang ada dalam benteng tadi, maka insya-Allah tidak akan dilepasi oleh musuh. Tembok besar Cina yang dibina ratusan tahun dan kemudian ribuan tahun dan kemudian panjangnya ratusan kilometer, dirosakkan dengan siapa? Dengan orang yang ada dalam tembok tersebut. Tembok punya hebat, tinggi, tak mampu dimasuki oleh musuh, tapi akhirnya Cina jatuh pada waktu tersebut. Kenapa? Kerana yang rosaknya di dalam. Yang rosaknya orang di dalam, yang mereka yang buka pintu dalam tersebut, dan kemudian masuk musuh daripada luar. Jadi yang penting bukan membina di luar, yang penting membina di dalam. Orang di dalam tadi yang untuk menjaga hisn tersebut. Walau hisn tadi sebenarnya tidak ada pintu, tidak ada benteng yang tinggi yang kita nampak, tapi ketika mana Rasul berada di dalam benteng tadi, golongan salihin dan awliya berada dalam benteng tersebut, Allah Ta'ala akan jaga, jangan bimbang. Nampak tak? Dan ini adalah sirnya daripada peristiwa Khandaq tersebut, bahawa benteng yang patut kita bina adalah benteng yang bersifat dakhiliyah, bukan benteng yang bersifat zahiriyah faqat, yang berbentuk zahir sahaja semata-mata. Tapi akhirnya diruntuhkan. Tamam? Wa waqa'a fi ayyami al-Khandaq. Jadi sebut tu dalam Quran sebut summa kashafa Allahu anhum bima dzakarahu fi qawlihi fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa nazalat suratul Ahzab. Dan kami utuskan kepada mereka angin dan juga tentera yang tidak mereka lihat. Lam tarawha yani lam antum lan tarawha, maksudnya kamu tidak melihat tentera-tentera tersebut. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para malaikat dan angin yang kuat sehingga menerbangkan kemah-kemah mereka dan kemudian memusnahkan perkumpulan mereka. Hanya dengan angin sahaja. Yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk berada di situ kerana masuk habis semua pasir-pasir dalam mulut dan mata mereka. Mereka tak mampu untuk nak menentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa waqa'a fi ayyamil khandaq ma waqa'a fi min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam al-bahirah ka hadithil kudiyah بضم الكاف التي اعترضت فهدها النبي صلى الله عليه وسلم بالمعول. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku dalam peperangan Khandaq ini banyak perkara yang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya apa? Antaranya hadis Qudiyah. Qudiyah ni batu besar yang mana para sahabat tidak mampu untuk nak membuang batu tersebut. Jadi ketika benteng tadi dibina, ketika Khandaq tadi dibina, di tengah-tengah jalan perjalanan tadi ni ada batu besar. Nak korek tak boleh. Sahabat putus asa pada waktu tersebut, kata rugi kita korek punya jauh. Tengok-tengok sampai sini tak boleh nak korek. Habis. Macam itulah imannya seseorang tersebut. Kadang-kadang dia akan sampai satu tahap dia akan jadi ais. Dia akan jadi ais. Jadi dia jadi tension. Ada halangan pada waktu tersebut. Baik, siapa yang akan pecahkan halangan tadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu muslim, mukmin, ketika mana dalam perjalanan keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada halangan dalam perjalanan tersebut, jangan dibiarkan. Letakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik semula kepada kekasih Allah taala. Masalah tadi akan pecah nanti insya-Allah. Dan sungguh dalam perjalanan itu dari segi maknawi. Dari segi hakiki berlaku kepada para sahabat Nabi melihat batu tersebut dan akhirnya siapa yang memecahkan batu tadi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipecahkan dengan apa? Dengan mi'wal. Nah, dan para sahabat waktu itu guna dengan kapak, digunakan dengan alat-alat yang lebih besar daripada itu lagi untuk memecahkan batu tadi tak mampu. Nabi hanya guna mi'wal. Apa mi'wal? Dalam bahasa Inggeris mi'wal ni pickaxe. Pickaxe ni maksudnya apa tu? Jenis orang duk masuk dalam lombong tu, dia tajam. Dia punya, orang panggil apa dalam bahasa Melayu apa dia tu? Yang orang duk guna lombong, duk korek sikit-sikit tu. Dia punya kapak tu jenis tajam macam ni. Tajam dua, dia ada dua bahagian. Yang tu saja digunakan oleh Nabi SAW. Dan sekali katok saja pecah batu tadi berderai, jadi seperti debu. Jadi debu tu yang para sahabat waktu tu bersungguh-sungguh untuk melakukan perkara tersebut tidak mampu. Nabi datang dengan sekali pukulan sahaja terus jadi debu pada waktu tersebut. Yang itu masalah sebenarnya. Masalah yang kita akan lalui ketika mana diuji dengan sesuatu, ketika mana kita beriman kepada Allah Ta'ala. Maka nak memecahkan perkara tersebut, masalah tersebut dengan apa? Dengan Nabi SAW. Tak ada cara lain, melainkan dengan Rasulullah SAW. وحديث جابر حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم خامس قمسة إلى عناق وصاع من شعير فأشبع من ذلك جيش القندق كله وهم 1000 فأكثروا. Dan hadis Jabir memanggil Jabir pada waktu tersebut berada di kampung Bani Haram, dan alhamdulillah kita solat di masjid Bani Haram, sempat menunaikan solat di kampung Bani Haram, dan masjid tersebutlah tempatnya berlaku peristiwa tersebut. Jadi kalau di Khandaq, berhampiran dengan Khandaq ada satu kampung di kampung Bani Haram, dan masih ada sampai sekarang. Kampung Bani Haram tersebut, tapi dah bangunan dah moden lah sekarang ni, dengan syaqqah dan imarah tu. Cuma di tengah-tengah tu ada masjid, bagi masjid Bani Haram. Di masjid Bani Haram ni lah rumah Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, yang sekarang dibuat masjid, tempat didirikan solat 5 waktu. Dan di situlah berlakunya peristiwa Khandaq. Peristiwa apa? Peristiwa makan Nabi SAW dijemput oleh Sayyidina Jabir, yang beliau pada waktu tersebut bila mana melihat Nabi SAW dan para sahabat kelaparan, dan beliau kesian dengan Rasulullah SAW. Nabi ikat perut dengan 2 biji batu, maka dia balik ke rumah, beritahu kepada isterinya untuk masak kambing mereka yang tak cukup setahun lagi. Anak kambing kecil, kambing betina, anak kepada Ma'iz, kambing kacang kecil tu, umur tak cukup setahun. Maka akhirnya disembelih, dibuat makan, kemudian dibuat roti daripada sa' min syair, 1 gantang syair saja. Jadi cukup pada waktu ni, kata Sayyidina Jabir, mungkin boleh datang 5 orang saja, sahabat Nabi SAW. Jadi Nabi dan juga 4 sahabat yang agung, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali,
Mereka yang datang cukuplah 5 orang sekali dengan Sayyidina Jabir, 6 orang. Jadi akhirnya Nabi naik ke atas Khandaq, Nabi buat pengumuman. Jom, Jabir panggil makan. Allah. Sayyidina Jabir kata, "Jam. 5 orang ni." Kampung ni dekat sangat dengan Khandaq. Jadi bila balik sampai di rumah, isteri Sayyidina Jabir kata, "Allah wa rasuluhu a'lam." Dan Nabi pesan kepada Sayyidina Jabir, bagi tahu kepada isteri kamu, panggil teman-teman ataupun jiran-jiran yang lain mari bantu dia dalam masak. Dan jangan angkat bekas tadi, burmah tersebut daripada bekas dia, daripada apinya. Tunggu aku datang dulu, kata Nabi SAW. Dan Nabi datang dan Nabi berkati, Nabi ludah dalam bekas tersebut. Dan masuklah sedikit demi sedikit para sahabat. Waktu tersebut, wahum alfun fa akthar. Cukup kesemuanya, dan kata Sayyidina Jabir, seolah-olah kambing tadi tidak disentuh langsung oleh para sahabat Nabi. Tapi semuanya makan. 1000 orang makan. Hadis Nabi SAW, mukjizat Nabi SAW. Wa hadisi Abi Talhata haitsu ba'atha Anasan bi aqrasin tahta ibtihi fa ashba'a minha sallallahu alaihi wasallam 80 rajulan jia'a. Ini juga hadis Sayyidina Talhah, Abi Talhah, yang mengutuskan Sayyidina Anas anak tirinya kepada Sayyidina Rasul, diletakkan roti di celah ketiak dia untuk datang jumpa dengan Rasulullah. Meletak ni kerana nak bagi isyarat lah kepada Nabi. Kata, pergi mai rumah. Nabi waktu tu duduk dalam kelompok para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tengah Nabi duduk, Sayyidina Anas datang. Terus Nabi kata, Abi Talhah panggil Allah. Tak nak kata apa lagi. Waktu tu patah balik ke rumah. Nabi jalan di belakang Sayyidina Anas sampai dekat dengan rumah Sayyidina Talhah. Tengok Abi Talhah, tengok Abi Talhah buat apa. Anas dah tengok dia buat apa dah. Kata kepada isteri dia, Ummu Sulaim, ibu Sayyidina Anas, dia kata, tengok anak kamu buat apa. Aku dah pesan dah, jangan panggil ramai. Tengok dia buat apa. Dia nak malukan kita ni. Sambil ambil batu. Dan riwayat kata ambil batu, punggai Sayyidina Anas. Baling. Marah Sayyidina Anas. Sayyidina Anas lari sembunyi belakang Rasulullah SAW. Rasulullah kata, jangan, dia kata, jangan. Anas dah buat apa yang diarah oleh kamu. Aku yang ajak mereka. Lepas tu Nabi kata, dan apa kata Sayyidina Ummu Sulaim waktu Abi Talhah kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu apa yang akan berlaku. Dan sungguh berlaku seperti mana yang telah diketahui. Makanan yang sedikit dimakan oleh 80 orang sahabat dan kesemuanya kenyang, tidak ada masalah. Wa kanat Banu Quraidah mu'ahidina lahu sallallahu alaihi wasallam fanaqadatil ahda fi muddatil hisar wa a'anul musyrikin. Bani Quraidah waktu ketika mana peperangan Ahzab ni, mereka membatalkan perjanjian. Ini Yahudi Bani Quraidah. Jadi mereka membantu musyrikin. Datang pula bawa main tentera. Ingatkan nak bantu Rasulullah, tak bantu musyrikin. Pakat duduk sekali, ambil peluang. Kalau kata Nabi mati dan juga para sahabat mati pada waktu ni, selesai kita. Kita akan kuasai Madinah balik. Itu saja mereka nak. Falamma hazamallahu al-ahzaba wa anqadha al-hisara, جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقت قيلولة فأمره بالخروج إليهم فخرج صلى الله عليه وسلم فحاصرهم. Jadi dalam peperangan Bani Quraidah ni tidak terlambat. Nabi hanya berhenti sekejap je Qailulah. Satu Nabi rehat. Setelah menangnya peperangan Ahzab, musyrikin dah lari semuanya. Nabi balik ke Madinah. Tempat berehat sekejap saja dalam Qailulah. Duduk sekejap saja, terus Sayyidina Jibril datang, siap pergi ke Bani Quraidah. Dan mereka telah melanggar perjanjian, pergi ke sana terus. Terus Nabi bangun dan mengarahkan para sahabat untuk terus bergerak ke Bani Quraidah. Kalau kita yang Yahudi makin munafik, lagi kuat lagi kemunafikan mereka. Letih ni. Letih dengan Khandaq, pergi jalan pula lagi. Rehat dulu sehari dua. Tidak ada rehat dalam agama. Terus bergerak. Jalan terus pada waktu tersebut. Zaman ni bukan ada kereta. Koklah Nabi naik Range Rover ke, Hummer ke, kan? Naik waktu tu para sahabat duduk belakang, naik Merc, duduk belakang sepanjang serta Paria tu, kan? Turun-turun bunyi lagu, kan? Tak. Sahabat siap pada waktu tersebut. Nak jalan pergi ke Bani Quraidah. Bukan dekat, jauh-jauh semuanya. Tengok nanti dia punya orang panggil apa, peta Bani Quraidah jauh mana dengan Madinah Al-Munawwarah. Fa arsalu ila Abi Lubabah radhiyallahu anhu yastashirunahu
فكان من أمره رضي الله عنه ما كان فلما اشتد بهم الحصار نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وكانوا حلفاءه وكان قد أصيب بسهم يوم خندق فحكم فيهم بقتل رجالهم وسبي نسائهم وذراريهم وقسمة أموالهم فقال صلى الله عليه وسلم لقد وافقت حكم الله تعالى ثم مات رضي الله عنه فاهتز العرش لموته رضي الله عنه فرحا بقدوم روحه. Jadi dihantar kepada arsalu ila Abi Lubabah radhiyallahu anhu yastashirunahu. Nampak tak? Jadi mereka menghantar kepada Sayyidina Abi Lubabah untuk berbincang. Nah, yastashirunahu. Nak berbincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana min amrihi radhiyallahu anhu ma kana. Falamma ishtadda bihimul hisar. Bila dah mereka semakin berat dikepung oleh tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazalu ala hukmi Sa'd bin Mu'az. Kanu hulafa'ahu. Jadi kesemua mereka ni adalah hulafa kepada Sa'd bin Mu'az. Maksudnya mereka ada perjanjian dengan Sayyidina Sa'd bin Mu'az. Ada perlindungan lah. Mendudukan dia ada macam perlindungan politik tu. Jadi pakat-pakat ada perjanjian pada waktu tersebut. Jadi mereka minta tolong dengan Sayyidina Sa'd bin Mu'az. Apa Sayyidina Sa'd bin Mu'az buat? Sayyidina Sa'd bin Mu'az meletakkan dengan apa yang diletakkan oleh Nabi SAW. Dengan Nabi pergi nak perang dengan Bani Quraidah, mereka datang untuk minta perlindungan dengan Sayyidina Sa'd. Dan Sayyidina Sa'd waktu itu adalah mungkin pernah buat perjanjian dengan mereka untuk perlindungan dan sebagainya. Mereka pun datang untuk minta baliklah perlindungan tersebut. Maka kata Sayyidina Sa'd bin Mu'az, aku bersama dengan Rasulullah SAW bunuh orang-orang lelaki di kalangan mereka yang telah datang untuk menyerang Nabi SAW, melanggar perjanjian, dan kemudian tawan wanita-wanita mereka dan ambil anak-anak mereka dan juga harta mereka pada waktu tersebut. Karena mereka telah melanggar perjanjian dengan Nabi SAW. Dan apa kata Nabi SAW? Laqad wafaqta hukmallahi ta'ala. Kamu telah muwafaqah dengan hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Sayyidina Sa'd bin Mu'az terkena dalam peperangan Khandaq dengan saham. Dengan anak panah. Di mana? Di Kahl. Kahl di sebelah di sini. Dekat dengan orang panggil urat dia di sini. Darah mengalir tidak berhenti sampai kepada Bani Quraidah pun tak berhenti lagi. Maksudnya darah tu sentiasa keluar. Sikit-sikit keluar, dan akhirnya beliau wafat setelah Bani Quraidah. Thumma mata radhiyallahu anhu, dan pergi juga beliau. Tak pergi juga. Ke Bani Quraidah pun Sayyidina Sa'd pergi lagi. Dan ni hebatnya para sahabat, walaupun luka tu pada waktu tu. Dan dia pergi ke peperangan tersebut dan diletakkan hukum tadi. Dan wafat beliau dalam Allahumma salli alaihi wasallam disebabkan kerana Khandaq. Fahtazza al-'arshu li mautihi radhiyallahu anhu farihan bi qudumi ruhihi. Jadi ini cerita ni nanti semuanya nanti akan ada di dalam. Jangan bimbang. Ini orang panggil sebagai tamhid ataupun muqaddimah kepada perbincangan kita. Panjang lagi ni. Dia punya muqaddimah saja ada lebih kurang dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 lain lagi. Kita baca terus. Wa fi al-sanati al-khamisati zawwajahu Allah Ta'ala Zainab bint Jahsh ummul mu'minin radhiyallahu anha kama nataqa bihi al-Qur'an wa idh taqulu lil ladzina an'ama Allahu 'alayhi wa an'amta 'alayhi. Di dalam tahun yang kelima juga Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Zainab binti Jahsh ummul mukminin. Dan juga diceritakan tentang perkahwinan tersebut di dalam Al-Quran, Suratul Ahzab. Wa fiha ay as-sanati as-sadisah, dalam tahun yang ke-6, kharaja sallallahu alaihi wasallam mu'tamiran fi dhil qa'dati fasaddathu Quraish 'anil bait fawaqa'at bai'atur ridwan thumma sulhul Hudaybiyah فوقعت بيعة الرضوان ثم صلح الحديبية 10 سنين وفيه أنه لا يأتيه أحد مسلما إلا رده إليهم. Tahun yang ke-6 Nabi nak keluar menunaikan umrah, dan pada waktu tersebut bulan Zulqa'dah. Ini akhir Zulqa'dah lah. Dalam bulan Zulqa'dah. Fasaddathu Quraish, dan pada waktu tersebut Quraisy telah menghalang perjalanan Nabi di Hudaybiyah. Dan sampailah berlakunya Bai'atul Ridwan. Kita sedia maklum nanti akan berlaku, diceritakan dalam lebih lanjut. Kemudian berlakunya perjanjian Hudaybiyah selama 10 tahun. Antara perjanjian tersebut, annahu la ya'tihi ahadun muslima illa raddahu ilaihim.
Maksudnya kalau seorang Muslim sekalipun datang ke Madinah Al-Munawwarah, kalau datang Muslim di kalangan di Muslimin, pergi ke Madinah pada waktu tersebut, wajib dikembalikan balik Muslimin tadi kepada musyrikin Quraisy. Dan Nabi bersetuju dengan perjanjian tadi. Nah, ini nanti kita akan tengok cerita dia. Wa anna Bani Bakrin fi sulhihim wa Quza'ata fi sulhihim sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa an la yadkhula Makkah illa min 'amin qabilin. Tak boleh masuk Mekah melainkan pada tahun yang akan datang. Ha? Fa nahara hadiyahu wa halaqa wa raja'a sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi menyembelih sembelihan, mencukur kepala dan juga raja'a sallallahu alaihi wasallam, kembali semula. Ha? Dan pada tahun yang seterusnya datang menunaikan umrah dipanggil Umratul Qadha. Apa makna Umratul Qadha? Umratul Qadha maknanya umrah balas kembali dengan umrah yang tidak sempat dibuat pada tahun lepas. Baik, macam mana dengan peristiwa yang berlaku ni? Nah, yang berlaku di Hudaibiyah. Ada sebahagian orang tersilap faham ketika mensyarahkan tentang Umratul Qadha. Mereka kata Nabi datang pada tahun yang selepas itu menunaikan umrah. Umrah ni qadha balik kepada umrah dulu yang tak boleh nak buat. Dah. Bukan maksudnya umrah sini, maksudnya umrah qadha. Qadha balik kerana tak buat umrah pada hak lepas. Tak, bukan tu maksudnya. Nah, Umratul Qadha maksudnya membalas kembali setelah mana dihalang masuk. Hak yang lepas telah berlaku umrah. Nah, telah berlaku umrah kerana berlakunya sembelihan. Nah, dihalang. Maksudnya umrah telah berlaku dan tidak boleh masuk, dihalang, maka berlaku disembelih oleh Nabi SAW binatang. Maka para sahabat juga menyembelih binatang dan kemudian dicukur kepala. Maknanya apa dia? Selesai umrah, tahallul. Kan tu umrah tu. Maka bukan umrah qadha di sini, bukan bermaksud umrah qadha kembali umrah yang tidak boleh dibuat. Tak, qadha sini maksudnya masuk membalas kembali dengan apa yang telah dihalang pada tahun lepas, maka hari ini kami boleh buat. Sebab tu umrah Nabi 4 kali. Termasuk Hudaibiyah. Hudaibiyah dikira sebagai umrah pada waktu tersebut. Wa nazalat suratul Fathi, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Jadi dimasukkan dalam ini, dalam Al-Quran, dalam suratul Fath, kisah berkenaan dengan perkara tersebut. Ya, ini bai'atul ridwan. Tamam. Siapa boleh baca? Tolong baca seorang. Sila. Wa fiha. Wa fiha ay as-sanatu as-sadisah min falak Sanati. السنة السادسة انفلت أبو بصير بموحدة ومهلة كعظيم إلى المدينة مسلما رده النبي صلى الله عليه وسلم فقتل واحدا من الرجلين اللذين رجعا به فانفلت فلحق بسيف البحر. Jadi Abu Basir ini salah seorang sahabat Nabi SAW yang datang ke Madinah dalam keadaan Muslim. Dengar tak suara? Tak dengar? Kalau tak dengar, macam mana nak buat? Kena bubuh ni ke? Payah. Duduk depan sikit. Boleh? Duduk sini dengar? Kalau dekat Zakon dengar? Boleh dengar? Jadi Sayyidina Abu Basir pada tahun yang ke-6 ni datang ke Madinah Al-Munawwarah dan ni masih lagi dalam tempoh perjanjian. Dia datang ke Madinah dan kemudian Nabi SAW terpaksa bagi dia semula kepada musyrikin. Dan kemudian sebab apa? Sebab datang 2 orang daripada Mekah mai tuntut balik. Bila datang mai tuntut balik pada waktu tersebut, Abu Basir faham. Kata ni adalah hasil perjanjian, nak buat macam mana? Nabi pun minta maaf. Nabi kata nak buat macam mana? Wahai Abu Basir, kita dah berjanji. Kata mukmin tadi dengan perjanjian dia. Kita kena pegang dengan perjanjian tersebut. Maka Abu Basir kata tak apalah. Kan? Kalau Nabi berjanji tak apalah. Yang berjanji Nabi. Saya ada. Kata. Sampai dekat tengah jalan, apa yang dia buat? 2 orang lelaki ni daripada musyrikin Quraisy main nak iring dia balik lah. Sampai dekat satu kebun kurma. Kemudian dia duduk pada waktu tersebut dan dia tengok pedang lelaki tadi nampak macam dia nak bunuh lah ni. Dia tak nak pedang. Kemudian dia pun puji, kata, cantik pedang tu. Buat di mana dia? Kawan tu pun dah seronok, kawan tu puji.
Terus bagi pedang tu dia nak tengok. Dia pun duk libah. Sedap tu. Sedap ni. Siap libah terus tengkok lagi. Pergi seorang. Mati, seorang lagi lari. Lari pergi ke Madinah. Minta perbantuan dengan Nabi SAW. Dan Abu Basir pergi ke mana pada waktu? Lahiqa bi sayfil bahri. Nah, terus lari ke sayfil bahr, maksud sahilil bahr. Jalan daripada Mekah ke Madinah di tengah-tengah tempat. Fanfalata ilaihi Abu Jandal. Kemudian Abu Jandal juga anak kepada Suhail bin Amr. Wa rijalun minal muslimin mustada'afina bi Makkah. Yang mereka ni disiksa dan sebagainya, ditahan di Makkah Al-Mukarramah. Golongan pemuda-pemuda ini lari ke Saiful Bahar. Ini satu tempat ni dekat dengan sebelah tepi pantai. Mereka duduk di situ. Nah, bersama dengan Abul Basir. Nah, bersama dengan Abu Jandal, Abu Basir, dan mereka duduk di situ nah. Beramai-ramai. Jadi apa? Jadi perompak. Perompak Quraisy. Quraisy lalu kat situ je nak pergi berniaga, harta tadi akan diambil. Nah, jadi akhirnya Quraisy takut. Nah, fajtama'at minhum isabatun faqata'u sabila Quraisyin ila Syam. Nah, ini kalau kata orang putih dia ada Robin Hood. Robin Hood tu tak kebetul ke tak ada, orang tak tahu lah. Reka api lah. Nabi kata ada orang yang dipanggil vigilante, dia panggil. Ini orang-orang yang jadi hero kepada orang-orang awam untuk nak bagi harta dan sebagainya. Dan kemudian tak tahu betul ke tak ada. Tapi dalam Islam ada. Ini adalah tentera-tentera di kalangan sahabat Nabi yang mana mereka akan menghalang perjalanan orang panggil apa, orang-orang Quraisy yang ingin menunaikan ataupun nak berniaga, dirampas harta mereka. Dan akhirnya Quraisy takut, hatta sa'alat Quraisyun minan Nabi SAW an yadummahum ilaihi. Akhirnya Quraisy ni minta, tak apalah, kamu ambil lah. Nah, Abu Basir, Abu Jandal, semua ni kawan-kawan ni mainlah ke Madinah, tak apalah. Daripada halang jalan kami teruk ni. Kami nak pergi berniaga pun tak boleh ni. Kan? Faman ja'ahu fahuwa aminun fadammahum ilaihi. Jadi siapa yang main dengan mereka, semuanya selamat, tak apa, jangan bimbang. Maka akhirnya mereka pun datang ke Madinah. Siapa yang tak sempat datang? Abu Basir. Kerana Abu Basir tidak sempat datang untuk ke Madinah Al-Munawwarah, dia wafat dan dibina masjid di tempat wafatnya beliau. Jadi masjid yang pertama dibina di atas maqam seorang sahabat Nabi radhiyallahu alaihi majma'in. Ini para sahabat buat masjid dah. Daripada Abu Basir. Kalau dia wafat pada waktu tersebut, sebelum dia sempat sampai. Nabi SAW tak surat kepada beliau, berita gembira tersebut bahawa kamu telah datanglah ke Madinah. Kerana Quraisy telah memotong perjanjian tersebut. Maksudnya siapa-siapa yang tidak boleh, yang datang daripada Makkah, tidak boleh datang ke Madinah lagi. Tak, sekarang ni dia dah dibenarkan masuk dah. Semua boleh masuk. Hanya dalam tempoh berapa tahun? 1 tahun saja. Dalam tempoh 1 tahun juga. Ataupun tahun tu juga berlakunya peristiwa boleh masuk tadi. Kerana telah dikepung oleh ataupun ditahan oleh Sayyidina Abu Basir dan juga pasukannya. Wafiha terus. وفيها أي السنة السابعة أسلم جماعة من رؤساء قريش منهم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد رضي الله عنهما بعد أن أسلم عمرو بالحبشة على يد النجاشي. Naam. Jadi dalam tahun yang ke-6 ke-7 setahun selepas itu masuknya Islam jamaah min ru'asa'il Quraisy. Ru'asa'il Quraisy. Maksudnya ketua-ketua Quraisy pada waktu tersebut masuk Islam. Masuk Islam seperti Sayyidina Amr bin al-As, Sayyidina Khalid bin al-Walid. Yang disebutkan sini bahawa Sayyidina Amr diislamkan di Habsyah ala yadin Najashi. Najashi yang telah mengislamkan Sayyidina Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sebahagian lagi riwayat mengatakan bahawa yang mereka masuk Islam bukan pada tahun yang ke-7. Mereka masuk Islam pada awal tahun yang ke-8. Baik, terus. وفيها أي السنة السابعة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسوله بكتبه إلى ملوك الأقاليم. Jadi sebenarnya perjanjian ni walaupun permulaan nampak seakan-akan berlakunya kesusahan kepada muslimin. Sehingga disoal oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tapi hakikatnya kata tadi diberi pembukaan. Maksudnya dalam kesempitan tadi ada pembukaan yang besar. Betul Allah Ta'ala sebutkan bahawa ini adalah fath. Nah, permulaan perjanjian tadi adalah fathun minallah. Itu pembukaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada golongan muslimin. Dan akhirnya boleh dihantar surat
kepada tentera, kepada kerajaan-kerajaan pada waktu tersebut. Dan Nabi menghantar delegasi untuk menghantarkan utusan dan sebagainya pada waktu tersebut. Pada waktu ketika itu. Musyrikin nampak pada permulaan mereka telah berjaya, dan hakikatnya mereka telah terkalah dengan ketah yang mereka sendiri buat. Terus. ومنهم عبد الله بن حذافة السهمي بعثه بكتابه إلى كسرى فمزقه فدعا عليهم أن يمزقوا كل ممزق. Kisra dihantar Abdullah bin Huzafah ke Kisra. Dan Kisra ke mana ni? Ke Parsi. Ke Parsi, dan Kisra mengoyak surat Nabi SAW, dan baginda Nabi SAW mendoakan kerosakan dan dikoyak kerajaan Kisra pada waktu tersebut. Karena dia telah mengoyak surat Nabi kita Muhammad SAW. Terus, ومنهم دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه بعثه بكتابه إلى قيصر ملك الروم فوجد عنده أبا سفيان فاستدعاه قيصر فسأله عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وشرائع دينه فأخبره أبو سفيان بها فاعترف قيصر بنبوته صلى الله عليه وسلم ولم يوفق للإسلام لعدم مساعدة جنوده له مع شقاوته فوقع الإسلام من يومئذ في قلب أبي سفيان. Jadi pada tahun ini juga Sayyidina Dihyah dihantar untuk Sayyidina Dihyah dihantar kepada Kaisar Rom, ini Herakla, dan sampai di sana waktu ketika tersebut Abu Sufyan ada. Dan Kaisar pada waktu tersebut panggil Sayyidina Abu Sufyan dan bertanya tentang sifat Nabi dan syariat Nabi, dan beliau memaklumkan kepada Kaisar tentang Nabi SAW, dan Kaisar mengiktiraf Nabi SAW, tapi tidak masuk Islam, di mana yang sedia maklum. Kenapa? Li'adami musa'adati junudihi lahu ma'a syaqawatihi. Jadi kerana tentera dia tidak mau bersama-sama pada waktu tersebut. Fawaqa'al islamu min yaumi idzin fi qalbi Abi Sufyan. Waktu kita sebutlah Abi Sufyan mula masuknya cahaya iman. Yang tu dia. Maksudnya Herakla pun nak ikut sebenarnya, tapi tak mau ikut sebab kerana tentera dia tak bersetuju dan sebagainya. Jadi nampak dah kemuliaan pada waktu tersebut kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wabisanati sadisah. Terus. Itu kita sebut sebelum ni, Abi Sufyan ketika mana ditanya tentang Rasulullah, dia tidak menipu. Sebab tu menipu tidak ada dalam istilah kamus orang Muslim. Jadi dia telah masuknya cahaya iman pada waktu tersebut. Kerana dia tak boleh menipu. Dia kata kalau saya nak tipu waktu tu saya boleh tipu. Tapi saya tak boleh nak tipu. Tak mampu untuk nak menipu pada waktu tersebut. Kenapa? Karena yang perlu diceritakan tentang Rasulullah adalah yang benar. Wabisanati sadisah. Terus. وفي السنة السادسة في المحرم منها افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبرا بعد أن حاصرهم 17 ليلة ثم قسم أموالهم نصفين نصفا لنوائبه ونصفا بين المسلمين. نعم. وقدم عليه جعفر في من بقي من مهاجرة الحبشة رضي الله عنهم فأسهم لهم وأهدت إليه اليهودية الشاة المصلية أي المشوية المسمومة فأخبره الذراع بذلك. نعم. Jadi di sini dalam tahun yang ke-6 yang rajihnya adalah tahun yang ke-7 sebenarnya. Yang rajih tahun yang ke-7 berlakunya peristiwa Khaybar. Kan? Tahun yang ke-7. Jadi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in bersama dengan Rasulullah membuka kota Khaybar. Setelah dikepung Khaybar selama 17 malam. Jadi 17 hari, 17 malam. Kemudian dibahagikan harta kepada dua bahagian. Satu bahagian kepada muslimin, satu bahagian lagi kepada nawaib. Nawaib maksudnya ma yanubul insanu ay ma yanzilu bihi minal muhimmati wal hawadis. Jadi kepada kepada kelompok yang timpa dengan kesusahan dan sebagainya, hatta kepada golongan Khaybar sendiri pun diberikan oleh Nabi SAW sebahagian daripada harta tadi, sebahagian lagi kepada muslimin. Dan waktu ni juga Sayyidina Ja'far
bersama dengan para sahabat daripada Habsyah, datang daripada Habsyah bertemu dengan Nabi SAW. Maksud mereka datang masuk ketika tersebut di Madinah Al-Munawwarah, dihantar kapalnya oleh An-Najashi. Najashi hantar kapal terus daripada Habsyah menuju ke Madinah, melalui jalan laut, pergi kepada Nabi SAW. Sampai sanalah yang berlakunya peristiwa Nabi bertemu dengan Khaybar. Nabi mengatakan bahawa aku tidak pasti sekarang ni mana satu yang menjadi kegembiraan, bi qudumi Ja'far am bi fathi Khaybar. Nabi kata aku tidak pasti sama bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Dengan datangnya Ja'far kah ataupun dengan bukanya Khaybar, mana satu yang gembira aku pun tidak pasti, kata Nabi SAW. Maksud kedua-duanya kegembiraan besar. Dan waktu ni Sayyidina Ja'far bangun dan menari pada waktu itu. Menari kegembiraan. Ini kata ulama, ini adalah wujudan. Ini termasuk tarian sufi yang telah dilaksanakan oleh para ulama sufi. Para sufiyah ketika mana berlaku wujudan, mereka bangun dan menggerakkan tubuh mereka. Dan ini tidak dilarang oleh Nabi SAW. Dan kemudian diberikan dalam peperangan Khaybar ini juga Yahudi, seorang perempuan Yahudi namanya Zainab bintil Harith, iaitu isteri kepada Salam ibnu Mishkam, dan dia anak kepada akhi Marhab. Dan waktu tersebut dia hadiahkan dengan syat al-masliyah, iaitu kambing panggang, diserahkan kepada Nabi SAW bahagian zira'. Dan zira' tadi memaklumkan kepada Nabi bahawa di dalamnya ada racun. Wastafa sallallahu alaihi wasallam min sabaya Khaybar ummul mu'minina Safiyah bint Huyai al-Israiliyah al-Haruniyah radhiyallahu anhu. Dan Nabi memilih berkahwin dengan Sayyidatina Safiyah binti Huyai al-Israiliyah al-Haruniyah. Haruniyah karena beliau adalah cucu Nabi Sayyidina Harun alaihi salam. Dan berlakulah perkahwinan Nabi dengan Sayyidatina Safiyah setelah peperangan Khaybar. Terus. وفي ذي القعدة منها أي السنة السابعة اعتمر صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء وأقام بمكة 3 ثم رجع فدخل بميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها خالة ابن عباس، وذلك ليلة منصرفه من مكة بسرفة ككتف بموحدة وسين مهملة، وهو بين التنعيم ومر الظهران، وبذلك المكان وبذلك المكان كان موتها وقبرها رضي الله عنها. Pada tahun ke-7 juga Nabi melaksanakan umrah qada. Nabi tinggal di Makkah 3 hari, dan bila balik Nabi SAW berkahwin dengan Sayyidatina Maimunah. Dan perkahwinan tadi berlaku di Sarif. Sarif di antara Tan'im dengan Mariz Zahran, di jalan ke Madinah Al-Munawwarah. Dan situlah Sayyidina Maimunah juga wafat, dan dimakamkan beliau di tempat beliau bersama dengan Nabi SAW. Dan masjidnya ma'ruf sampai sekarang di tepi jalan. Terus, wa fi sanati sabi'ah. Wa fi sanati sabi'ati uttukhidha lahu Taqada. Uttukhidha. Uttukhidha. Nah. اتخذ له المنبر صلى الله عليه وسلم وكان من قبل يخطب إلى جذع نخلة فحن إليه الجذع حتى مسح عليه وضمه إليه. Jadi pada tahun yang ke-7 dibuat mimbar kepada Nabi SAW, dan sehingga berlakunya peristiwa batang kurma menangis pada tahun yang ke-7 tersebut. Terus. وفيها أي السنة السابعة في رجب قدم عليه وفد عبد القيس يسألونه عن الإسلام ورئيسهم الأشج بمعجمة وجيم فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم خيرا. Jadi waktu ketika tahun ke-7 ni datangnya wafdu Abdul Qais. Bertanya tentang Islam, dan ketuanya adalah Sayyidina Ashaj, dan Nabi memuji mereka pada waktu tersebut. Masuk Islam mereka. Terus. وفي السنة الثامنة في جماد الأولى منها كانت غزوة مؤتة بفوقية مضمومة الميم مهموزة الواو. مؤتة.
Wahia وهي قرية من قرى البلقاء من أرض الشام. Alhamdulillah saya sampai dah ke Mu'tah. Sampai di Mu'tah di Jordan. Syam ni Jordan lah di sini. Nah. Jadi berlakunya Ghazwah Mu'tah. فأكرم الله فيها جعفرا وزيدا وابن رواحة وجماعة رضي الله عنهم بالشهادة. Dan saya lawat dah para sahabat Nabi, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Zaid, Sayyidina Ibn Rawahah dan jamaah radhiyallahu anhum bisyahadah di Mu'tah. Nah, di Mu'tah alhamdulillah sempat kita melawat maqam para sahabat yang agung ini. Habib Umar dan juga sebahagian di kalangan kebanyakan para habaib, mereka akan datang di Syam, di Jordan pada musim tertentu dan mereka akan pergi melawat Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Ya. Kata sahabat-sahabat kita di sana waktu saya pergi itu, berkata kalau Habib Umar pergi itu ke dekat maqam Sayyidina Ja'far yang paling panjang sekali doa. Paling panjang sekali doa di maqam Sayyidina Ja'far. Ja'far At-Tayyar, yang tangannya putus, kedua-dua tangan dalam peperangan tersebut, digantikan oleh Allah Ta'ala dengan 2 sayap. Nah, dan beliau adalah orang yang seakan rupanya macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kepada sahabat kata diriwayatkan bahawa Sayyidina Ja'far wajahnya seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ja'far, Sayyidina Zaid, Sayyidina Ibn Rawahah wa jama'atan radhiyallahu anhum bisyahadah. ثم أخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه وفتح الله على يديه وانحاز بالمسلمين وكانوا 3,000 وكان هرقل ملك الروم في 200,000. Itu dia. Dimenangkan para sahabat Nabi, no? Para sahabat ada 3,000 orang saja. Tentera Herakla ada 200,000 tentera. 3,000 lawan 200,000. Dan menang tentera muslimin. Nah, fatahallahu ala yadayhi. Ini strategi yang dilakukan oleh Sayyidina Khalid ibn al-Walid yang sangat luar biasa. Maksud macam mana kalau kita tentera 3,000 nak pergi lawan dengan 200,000, ni macam pergi bunuh diri, tak? Nah, para sahabat ni iman dia masya-Allah tabarakallah. Yang ada waktu ni adalah panglima-panglima agung dan wafat 3 orang ketua tentera tersebut. Seorang demi seorang Nabi dah sebut, kalau ini jatuh ambil yang dia, ini pula yang akan ganti. Kalau ini jatuh, yang ni pula akan ganti. Mana Nabi dah tahu dah. Semua mereka akan ikut turutan. Dan kemudian nanti akan dibuka, kata Rasulullah, daripada saif min suyufillahi ta'ala, daripada pedang Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan kerana gelaran Nabi kepada Sayyidina Khalid dengan Saifullah, maka Saifullah la yang kasir, pedang Allah tidak akan patah sama sekali. Jadi Sayyidina Khalid ibn al-Walid tidak mati dalam peperangan. Faham? Dan Sayyidina Walid juga orang yang luar biasa, boleh minum racun macam tu saja. Nah, ambil racun minum tu. Tak ada apa. Nah, ini karamah Sayyidina Khalid ibn al-Walid. Nah, boleh minum racun dan tidak ada mudarat apa-apa kepada beliau. Nah, dan ni peperangan Mu'tah ni perlu dilihat balik macam mana strategi, nanti akan disebutkan di dalam. Kalau tak sempat sebut pun nanti insya-Allah kalau ada rezeki kita baca kisah berkenaan dengan peperangan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Terus Mu'tah ni cantik tempat dia. Tempat dia cantik. Ha. Terus wafiha. Jadi kalau kata musim sejuk turun salji lah. Ha, kira turun salji lah kawasan tu. Kalau kita tengok kat sini ni macam nampak bangunan lebih kurang macam ni lah. Nah, Arab memang macam tu pun, apa warna api apa pun. Warna ni juga dia pilih lah sekali kan. Ha, tapi kalau kata musim dia memang cantik. Lepas tu dia pun suka tanam di tepi-tepi jalan. Kalau di Jordan ni saya tengok tanam pokok zaitun. Kan dekat sebelah rumah, tepi-tepi rumah tu, kat depan pintu rumah, pokok zaitun, pokok lemon. Orang Mesir tak? Orang Mesir tahu tu pokok menentang apa, tak tahu. Orang Mesir dia tak tanam pokok-pokok tu. Kok tanam pokok tin kat bawah tu. Tak ada tanam pokok apa, kita tak tahu. Buah pun tak ada. Kok lah tanam buah lemon kan boleh tak? Petik-petik kat ambil kan. Ha. Pokok jangguih ke boleh minum, boleh makan mana? Pucuk jangguih. Ni pokok kita nak kepok pun tak boleh, nak makan pun tak boleh. Burung pun pergi singgah saja kan. Tinggal tik je. Nah. Tapi di sana kita tengok tanam pokok zaitun, tanam pokok lemon. Ada kadang-kadang tengok daripada rumah keluar pokok apple. Nampak buah apple. Sini boleh je tanam, tapi saja dia tak tanam. Jadi kita pun tak tahu. Kalau di Spanyol, di Spain, di Spain kita pergi tengok tanam di kota Spain tu,
Portugal di mana Portugal? Portugal di Spain kan? Tepi Spain, tepi Spain. Dekat dengan dalam Spain, kita dalam Spain kita pergi tengok tanam apa ni, buah-buah anggur, buah limau. Walaupun buah limau tu masam, tak nak makan, tapi comel lah nampak. Tapi jenuh duk sapu, buah limau je jatuh. Siapa-siapa pun tak makan. Nah, buah limau dia masam sebab katanya selepas tentera Islam keluar dari golongan muslimin keluar daripada tanah Spain. Jadi mereka tak tahu lagi macam mana nak pergi mana buah limau tu. Buah limau tu menjadi masam tu. Teknologi dia keluar sekali dan juga karomahnya pun keluar sekali daripada bumi tersebut. Lepas tu bumi Portugal dipanggil Portugal. Mana Portugal. Nah, Portugal. Ya, itu daripada buah limau. Kerana limau dia memang masya-Allah tabarakallah. Jadi saya waktu ke Spain, rombongan tu baca kitab bawah pokok limau, baca Bidayatul Hidayah bawah pokok limau, tengok baca tu buah limau dia jatuh ya. Kemudian ambil, siapa dia boleh makan buah limau ni tak ubah muka dia, saya bagi duit. Ada seorang budak medik ni, perempuan, dia ambil makan, tak berubah sikit pun muka, masam gila buah limau. Dia makan kening pun tak naik. Lalu kena bagi hadiah lah. Silap pihak apa ni tu kan. Katanya tak payah duk bagi cadangan-cadangan tu kan. Hadiah-hadiah apa tu. Katanya biar kan. Tapi bagusnya di sana, mereka bagi kita kumpul, boleh baca kitab. Duduk kat tempat mana pun boleh baca kitab, tak ada masalah. Di Madinah, duduk depan Nabi halau tu, lagi naik lori. Lori. Naik kereta tu. Emshi ya Syekh, emshi. Jalan. Jangan duduk kat sini. Duduk sat pun tak boleh. Padahal luas gila kawasan tu. Dia nak buat apa tau. Lah ni tengok tak ada orang terus. Nah, bodoh Yahudi. Yahudi pula dah Wahabi. Dia apa ni? Kita bila tengok sana, dia pun tak bagi tu duduk bawah yang ada kamera, dia pun tak bagi duduk. Dia kena luar daripada pagar Madinah tu barulah boleh kumpul-kumpul sikit. Sebab tak ada kamera. Tak ada kamera tak apalah. Jadi mereka pun naknya kerja ya. Poli-poli tu pun kerja. Kalau mereka tak ni, nanti kena marah pula dengan hak jenggot panjang ni tu. Kan? Jenggot panjang dalam jabat tu nak marah mereka pula. Payah apa jenggot ni dah. Dah kali. Terbombak je. Mereka pun jenggot tak panjang mana pun. Ada keluar tu. Tapi dah kerja kan nak buat macam mana. Kadang mungkin hati mereka pun tak mau benda tersebut. Baik. طيب. وفيها أي السنة الثامنة في رمضان كان فتح مكة. Sikit lagi kita baca pun kita. Dia terang dah pulun dah ni. Tak habis juga mukadimah ni. 4 lain lagi. Macam ni teruk kita ni. Semalam bila tengok balik kitab Alfiyah, kata kalau lah baca Alfiyah rasanya dah tengah kitab dah lah ni. Secara tu pada baru hari ketiga kan. Ni kira okey lah ni, hari ketiga ni baca banyak ni dah. Kira boleh lah no. Banyak juga tu. Kira boleh tu. Baru hari ketiga. Hari ketiga ni memang dia bawa gear. Bawa kereta jangan bawa gear 5 terus. Gear 5 rosak kereta. Jangan jadi orang asli kampung dekat Legong. Orang asli kampung kat Legong lain lah. Naik motor bawa gear 1 ya. Motor dah 4 gear motor. Motor 4 gear. Dia bawa 1 ya. Bawa ni. Orang kampung tanya dia, apa yang boh gear 1 ni? Mana boh lagi 2 ke 3? Tak apalah dia kata. Bagi rosak 1 dulu. Lepas rosak 1, boh 2 pula. Orang sini tu. Dia tak tahu nak rosak semua kali motor-motor dia. Dia jangan jadilah. Dia jadi orang asli kampung kat Legong. Dia orang baling ni. Baik. Terus, wafiha. فسبب انتقاض الصلح أن قريشا أعانت حلفاءهم بني بكر على خزاعة خلفاء النبي jadi badal dia. Alfiyah.
على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم أبو سفيان المدينة يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم صلحا، فلم يجبهم إليه. يجبه تدهم هم itu فلم يجبه فلم يجبه enggak bawa kitab baru فرجع فرجع وقدم عمرو بن سالم الخزاعي الكعبي يستنصر النبي صلى الله عليه وسلم على قريش، فأجابه إلى ذلك، وتجهز النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في 10,000. فلما بلغ الجحفة بجيم مضمومة ثم حاء مهملة ساكنة على 3 مراحل من المدينة، لقيه عمه العباس رضي الله عنه مهاجرا بأهله، فرده معه، وكان قد أسلم بعد بدر، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقيم بمكة على سقاية الحاج، فأذن له. ولقيه أيضا ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب قد أقبل مسلما معتذرا مما كان جرى منه، فرده معه. وأخذ الله العيون على قريش بدعوته صلى الله عليه وسلم، فلم يشعر أحد بخروجه صلى الله عليه وسلم إليهم. Nah, ini cerita berkenaan dengan sebab intiqad as-sulh. Sulhu Hudaybiyah telah diputuskan perjanjiannya pada tahun yang ke-8. Quraisy dia tak mampu. 2 tahun ya. Janji 10 tahun. Dia tahu kata dalam tempoh 10 tahun ni kalau kata buat lagi teruk depa. Nah, sebab tahun yang ke-7, tahun ke-6 dia buat perjanjian. Yang hakikatnya tahun ke berapa perjanjian? Perjanjian sebenarnya apa ni? Ya, tahun yang ke-6 no? Ayuh, 6, tahun ke-6. Sana sadisah. Pada tahun ke-6, pada tahun ke-8 dah terbatal dah perjanjian. 2 tahun saja. Dan sebab dalam 2 tahun tadi macam-macam yang telah berlaku. Muslimin makin ramai. Lepas tu rombongan-rombongan datang bertemu dengan Nabi lagi ramai. Mereka pun jadi nampak macam atas balik ikut kita ni kata. Nampak makin teruk ni. Sebab apa? Sebab gencatan senjata ni menyebabkan boleh bebas. Muslimin boleh main apa semua sekali. Jadi hak tu yang barulah para sahabat waktu tu nampak. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah arahannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sababun intiqadil sulhi, Quraisy membantu hulafa'ahum Bani Bakrin ala Quza'ah hulafa'in Nabi. Qadima Abu Sufyan al-Madinah yatlubu minan Nabi sulha. Jadi Abu Sufyan datang ke Madinah untuk meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sulh. Falam yujibhu ilaihi faraja'a. Faqadima Amru ibn Salim al-Quza'i al-Ka'bi yastansiru an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Quraisy. Fa'ajabahu ila dhalik. Jadi kemudian datang Amru ibn Salim al-Quza'i al-Ka'bi minta tolong dengan Nabi SAW ala Quraisy. Maka Nabi SAW menerima untuk membantu Amru ibn Salim al-Quza'i. Jadi pada waktu tersebutlah Nabi SAW mempersiapkan ke Makkah lebih kurang 10,000 tentera. Dia akan bincang lebih panjang lagi lah cerita tentang masalah ini. Fa'ajabahu ila falamma balagal juhfah bijimin madmumatin thumma ha'in muhmalatin sakinah. Bukan 3 marhalah daripada Madinah. Jadi Nabi bertemu dengan bapa saudara Nabi Sayyidina Abbas yang berhijrah kepada keluarganya. Faraddahu ma'ahu, dan dia balik semula ke Makkah Al-Mukarramah bersama dengan Rasulullah SAW. Dan dia telah masuk Islam. Pada waktu Badar lagi dah masuk Islam setelah Badar. Ustazana Nabi SAW an yuqima bi Makkah ala siqayatil hajj. Jadi dia minta izin dengan baginda Rasul untuk terus berada di Makkah untuk memegang bahagian siqayatil hajj. Dan Nabi mengizinkan. Walaqiyahu aidan ibnu ammihi Abu Sufyan ibnu al-Harith ibnu Abdul Muttalib qad aqbala muslima. Abu Sufyan bin Harith juga masuk Islam dan mu'tadziran mimma kana jara minhu faraddahu ma'ahu. Dia pun minta maaf dengan Nabi SAW. Padahal dia baik sangat dengan Rasulullah SAW. Antara orang yang sangat baik dengan Rasulullah adalah Sayyidina Abu Sufyan ibn al-Harith. Tapi ketika mana terpengaruh dengan suasana kelilingnya, maka dia antara orang yang menentang Nabi SAW pada waktu tersebut. Dan akhirnya kembali dia kepada fitrah, masuk Islam, dan kemudian
sangat rapat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dalam peperangan Bani Hawazin, beliau lah yang memegang lijam bagal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan disebut dalam hadis kata orang Abu Sufyan amsaka bil lijami, yang memegang lijam tempat pegang mulut bagal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana nak bagi Nabi tidak pergi ke depan. Jadi dia yang duduk sabak. Tidak, Nabi terus pergi ke musuh. Faham tak? Wa aqadallahu al-uyuna ala Quraisy bi da'watihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam falam yash'ur ahadun bi khurujihi sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Nah. Terus falamma balagha مر الظهران أدركت العباس الرقة على قومه فركب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه ليخبرهم أن يأخذوا أمانا منه صلى الله عليه وسلم. فلقي أبا سفيان بن حرب في نفر من قريش خرجوا يتطلعون وذلك في الليل، فردهم إلى مكة وأتى بأبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلما، ثم أصبح صلى الله عليه وسلم. Ini Abi Sufyan bin Harb. Sebelumnya Abi Sufyan ibn Harith. ثم أصبح صلى الله عليه وسلم فدخل مكة ضحى من أعلاها، وذلك ل10 باقين من رمضان، وأقام بها 18 يوما يقصر الصلاة. Nah. Jadi Nabi masuk pada 10 hari yang terakhir Ramadan. Dan Nabi tinggal di sana lebih kurang 18 hari, yaqsuru salata. Dan Nabi menunaikan solat dalam keadaan qasar selama 18 hari. Faham? Jadi ini yang dikeluarkan di pandangan dalam mazhab kita Syafi'i. Dibenarkan bagi seorang tadi untuk qasar selama 18 hari kalau kata dia tidak pasti bilakah urusannya akan selesai. Maksudnya mungkin Nabi SAW pergi ke sana dalam keadaan Nabi nak duduk kurang daripada 4 hari. Nabi tak tengok urusan mesti tidak selesai sampai 18 hari, kemudian baru selesai, maka Nabi balik, dan setiap hari tersebut ditunaikan solat dalam keadaan qasar. Dan inilah dalil dalam mazhab kita Syafi'i. Semua balaghahu, sampai selesai. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini insya-Allah kita akan sambung esok. Mungkin kita akan masuk esok pada bab tsani insya-Allah ta'ala.